Hmm? Baru betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in amma ba'du. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, saya banyakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga riayah dan inayahnya, rahmat dan maghfirahnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita dalam bidang tauhid ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengambil beberapa perkara daripada bab yang sedang kita bicarakan, iaitu bab sifat ma'ani, dan kita telah sampai pada membicarakan sifat ilmu. Ilmu adalah merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah SWT yang wajib kita ketahui. Ya? Ilmu maknanya tahu. Ada ilmu, tahu. Kalau kita kata orang tu ada ilmu, maka dia tahu. Dia ada maklumat. Jadi Allah itu dia bersifat dengan sifat ilmu, maknanya dia ada maklumat. Maklumat apa? Dia ada maklumat tentang segala kejadian. Kita ada juga maklumat, tetapi maklumat kita terhad. Kita tak akan dapat melihat kecuali benda yang ada zatnya. Tetapi maklumat Allah, Allah tahu benda yang ada zat, benda yang tak ada zat. Benda yang tersembunyi, benda yang nyata. Kerana maklumat dia adalah maklumat yang sempurna. Maklumat yang sempurna. Adapun maklumat yang ada pada kita, tahu yang ada pada kita itu tidak sempurna. Terhad. Maklumat Allah mendengar, dia boleh mendengar, ada maklumat berkenaan dengan satu perkara itu, benda yang didengar itu ada bunyi, ada suara, tak ada bunyi, tak ada suara pun dia dengar. Begitulah kehebatan yang dikatakan sifat Allah itu, sifat Tuhan yang kita sembah itu mestilah bersifat sifat-sifat kesempurnaan. Ya? Jadi ilmu tu maknanya ada maklumat, dia tahu segala-galanya. Kemudian itu hari kita dah ambil sedikit berhubung dengan pengertian ilmu, dan hari ini kita akan sambung hubungan pengertian ilmu lagi. Kemudian tu kita akan pergi kepada dalil, dalil yang menunjukkan Allah itu betul-betul mengetahui. Dan dalam persoalan dalil ini kita ada dua dalil. Yang pertama dalil nakli, dalil daripada ayat Quran dan hadis. Dulu kan ayat Quran, kemudian baru hadis. Ataupun kita ada dalil akli. Akli ini dengan pemikiran kita, kita melihat kepada alam yang segini besar. InsyaAllah kita akan tengok. Muka 76. Dan kata kil. Itulah. Diketahui dengan tafsil. Itu barang yang ada baginya kesudahan. Ini ikhtilaf ulama pada ilmu Allah. Ilmu Allah itu, kita dah kata bahawasanya ilmu Allah itu takluknya kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil, benda yang harus. Ini saya ulang balik. Dia juga alim tahu benda yang dah jadi, benda yang akan dijadikan, benda yang sedang jadi. Okey. Dia tahu benda yang akan jadi. Okey, tentu dia tahu benda yang akan jadi bila berakhir. Kerana kita ni, benda yang dia nak jadi ni adalah benda yang baharu. Bila yang baharu mesti ada awal dan ada akhirnya. Tetapi Allah juga dalam konteks itu, dia mengetahui benda yang
Benda yang makdum, benda yang tak jadi, benda yang tak ada lagi. Benda yang tak ada lagi. Jadi, ketahui Allah benda yang tak ada tu, dia tahu tak bila akhirnya. Ini yang dia persoalkan. Ya. Dan kata kil diketahui dengan tafsil itu barang yang ada kesudahan. Benda baru yang ada kesudahan, tentulah Allah tahu, maklum. Adapun yang tidak baginya kesudahan, yang tak ada kesudahan, maka mustahil bahawa diketahuinya dengan kehinggaannya. Mustahil diketahui oleh Allah bila akhirnya. Kerana ini semua melibatkan benda yang hadis, benda yang dijadikan oleh Allah SWT. Ya. Maka kaul ini dhaif. Kaul yang mengatakan Allah tidak mengetahui benda yang tak ada secara tafsir. Dia tahu benda yang tak ada. Tapi dia ni menafikan tahu Allah itu maklumat yang Allah ada berkenaan dengan benda yang tak ada ni, dia kata tidak cara tafsir. Ini adalah merupakan pendapat yang dhaif dan tidak dapat dipegang akan dia. Dan kata Syekh Suhaimi, dan hasil dakwaan orang yang berkata tidak diketahui barang yang tidak kesudahan dengan tafsir itu tidak kufur. Kalau orang kata, kita dah katakan bahawasanya Allah itu mempunyai ilmu tentang benda yang ada dan benda yang tak ada, benda yang akan datang, benda yang hari ini, semua dia tahu. Tetapi maklumat Allah berkenaan dengan benda yang tak ada itu secara tafsir tak ada. Tak boleh kata dia. Kerana benda itu pun tak ada. Macam mana nak ada tafsir? Faham tak? Pasal benda itu pun tak ada. Macam mana Allah nak tahu dengan tafsir? Tetapi Allah tahu. Ulama kata Allah tahu tetapi kesudahannya secara tafsir tak tahu. Allah tak tahu. Pendapat itu dinafikan. Kerana mustahil Allah tidak tahu. Mesti dia tahu. Okey? Dan dikata oleh Syekh Suhaimi, dan hasil dakwaan orang berkata tidak diketahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir itu tiada kufur. Iktikad itu, dan jikalau ada ia haram sekalipun. Makna kita mengiktikadkan bahawasanya Allah tidak tahu benda yang tidak ada kesudahan, benda yang tak ada. Ya, secara detail itu hukumnya haram. Kerana yang kita patut ada dalam pemikiran kita bahawasanya ilmu Allah itu tidak terbatas. Itu sekurang-kurangnya. Maka jikalau engkau katakan muqtada, itu muqtada. Maknanya muqtada ni dalam konten keadaan ilmu Allah. Kalau engkau katakan Allah itu tak tahu, ya, benda yang tak ada kesudahan cara tafsir dalam konteks ilmu Allah Ta'ala meliputi bagi barang yang tidak kesudahan, dan jalan tafsir itu bahawasanya tidak baginya kesudahan, dan muqtada tidak berkesudahan itu tidak secara tafsir. Maka ini adalah di antara keduanya itu berlawanan. Kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tidak boleh ditafsirkan, dan yang menghukum boleh ditafsirkan itu ada baginya hingga inilah yang diperpatutkan. Maknanya pendapat itu ada percanggahan antara dua. Dan kerana inilah
berkata imam pada kitab Burhan bahawa barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir, itu kami katakan safih, bodoh. Ya, oh, kata siapa? Kata imam ni. Imam siapa? Imam Sanusi. Dalam kitab namanya Burhan. Burhan ni kitab lepas daripada ni lah. Tinggi sikit daripada ni. Dia kata kami katakan orang yang mengatakan Allah itu tidak tahu benda yang makdum itu secara tafsil. Kami katakan orang itu bodoh. Sebenarnya Allah tahu. Itu dia bercakapnya. Secara tafsir kami katakan sapihkan, bodohkan orang itu. Akalnya, maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawasanya orang yang berkata sapi itu kiyas yang gaib dengan yang syahid. Dia mengkiaskan ilmu yang gaib bagi Allah SWT dengan ilmu yang zahir pada manusia. Kias yang itu kias fasid, kias yang rosak. Kiasnya ada banyak. Kias maknanya menyamakan elah sesuatu benda dengan satu benda. Macam kita gunakan kias dalam masalah arak. Arak dengan apa? Dengan ganja. Arak dengan ganja. Kias tu. Apa kiasnya? Kita samakan hukum dia. Hukum ganja itu haram, hukum arak itu haram. Kenapa kita boleh samakan? Kerana elahnya sama. Arak itu memabukkan, ganja juga memabukkan. Jadi di atas persamaan elah ini, maka kita samakan hukumnya. Ini kias mutabik dipanggil. Kias yang betul. Kias yang betul. Tetapi kalau kita nak kiaskan arak dengan nasi, tak boleh. Sebab apa? Tak sama elahnya. Nasi tidak memabukkan. Tapi bagaimana kalau ada orang makan nasi mabuk? Haram bagi dia sahaja. Tidak pada orang yang lain. Begitu. Jadi kita tadi nak samakan hukum semua orang. Tak boleh. Sebab apa? Dia punya elahnya tak sama. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Hukum ni berkisar di sekitar elah. Ada elah, adalah hukumnya itu. Kalau tak ada elahnya, tak adalah. Ini kena ambil usul fiqh lah tuan-tuan, bau boleh jelas. Okey. Maka telah menjawab oleh Syekh Johari dengan bahawasanya orang yang berkata safihah, bodoh, akalnya bodoh, itu kias yang gaib dengan yang syahid. Ya, yakin dikiaskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib dengan ilmu yang baru, yang nyata. Dan itu kias namanya kias fasid, kias yang atau kias yang rosak. Tak boleh dikiaskan, salah elahnya. Dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya itu mewajibkan bagi kami kesukaran menjawab soalan ini. Ulama pun tak berani nak jawab pasal kita tak tahu hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita tidak tahu hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ijmal mungkin kita mesti mengiktikadkan bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim lagi azali, tidak ada baginya sekutu. Itu kita kena tahu, wajib. Itu kalau kita nak seringkas-ringkas
perkara nak menentukan zat Allah Subhanahu Taala. Zatnya kadim lagi azali. Zatnya tidak ada sekutu baginya. Zatnya laisa kamitslihi syai'. Itu saja yang boleh kita perkatakan. Adapun kita nak tahu hakikat zat Allah Subhanahu Taala itu sebenarnya tidak ada siapa yang akan tahu. Sayyidina Ali pun pernah ditegur oleh Rasulullah. Bincanglah, carilah apa yang telah Allah jadikan. Tetapi jangan kaji tentang zat Allah Subhanahu Taala. Kerana akal manusia tidak akan dapat jumpa zatnya. Tak akan dapat. Tuan-tuan, itu sebab dalam masalah ilmu ini, kita katakan bahawasanya sifat ilmu itu kembali di ta'aluk nanti kita akan tengok pada wajib. Kerana Allah tahu diri dia. Wajib apa dia? Wajib ialah zat Allah SWT, sifatnya dan afalnya. Itulah benda yang wajib. Yang lain tak wajib. Yang lain semua jaiz. Alam ini jaiz, tuan-tuan. Alam ini benda yang harus. Dalam konteks itu, Allah mengetahui dirinya. Makna benda yang wajib. Dia tahu zat dia. Itu sebab dia boleh cakap takabur. Mutakabir dan sebagainya. Anal qahhar, anal jabbar. Dia boleh cakap. Pasal dia tahu zat dia. Kita tahu tak zat kita? Kita pun tak faham zat kita. Maka itu maka kerana itu ada orang yang takabur. Dia tak kenal zat dia. Dia tak tahu zat dia apa. Dia boleh buat apa. Dia tahu dia kuasa saja. Aku ada kuasa. Tetapi dia tak tahu kuasa dia tu ada kesesempurna kuasa Allah. Oleh kerana itu timbul takabur, tuan-tuan. Itu sebab Ibn Qayyim Al-Jauzi menasihatkan kita hayati kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau orang menghayati Allahu Akbar ni, luluh badan dia, tuan-tuan. Habis. Itu sebab dalam sembahyang kita sebut berapa banyak Allahu Akbar. Kenapa? Kerana nak menghilangkan perasaan takabur, perasaan bangga diri dan juga ego yang ada dalam diri kita. Tapi ini tak berlaku. Ini tak berlaku. Sembahyang kita tidak dapat mendidik jiwa kita merendahkan diri kepada Allah SWT. Ini tak berlaku. Ulama kata 50 tahun, 60 tahun kalau kita sembahyang, kita tidak dapat menghayati Allahu Akbar. Dalam arti kata Allahu Akbar itu tidak dapat mendidik jiwa kita dari perasaan takabur, ujub, riak dan sum'ah. Tidak ada artinya. Wa'iyahzubillah. Itu sebab kita kata, kita tak faham diri kita. Diri kita pun tak kenal, macam mana nak kenal Allah. Kalau kita kenal diri kita, tak ada apa yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita kata kita berkuasa, kuasa kita tu mana? Kuasa kita mana? Sejauh mana kuasa kita? Adakah kuasa kita itu boleh mengatasi kuasa Allah SWT? Lemah kita. Lemah kita. Fikiran pun tak guna pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita baca sini, dia kata apa? Dan ada pun dengan nisbah pada ilmu Allah. Tadi dinisbahkan kepada ilmu manusia. Ilmu manusia, kalau kita nak bandingkan, mana kita kenal zat Allah? Macam mana kita nak buat kias? Sedangkan zat Allah itu kita tahu secara ringkas, tidak hakikatnya. Perbuatan Allah itu kita tahu tidak hakikatnya secara ringkas. Zat Allah SWT itu kita kenal secara ringkas. Macam mana kita nak buat kias? Sedangkan kita kenal benda itu tidak sempurna. Tak hakikat. Okey. Adapun dengan nisbah ilmu Allah
maka kita nafikan di antara dua pekerjaan itu, yakin ketiadaan kesudahan dan ketahui dengan tafsir. Kalau kita mintakan dengan bandingkan dengan Allah Subhanahu Taala, tentu kita kata Allah tahu benda yang tak ada kesudahannya pun dia tahu, permulaan dia tahu, apatah lagi dia tahu benda yang dah ada. Kerana kita tahu hakikatnya ilmu dia. Tapi kalau kita bandingkan dengan ilmu kita, kita pun tak kenal Allah SWT. Tak kenal dari segi hakikat zatnya, hakikat ilmunya. Boleh faham tu Kalau kita bandingkan, kan kias tadi. Kias ni bandinglah. Kalau kita kiaskan tadi dengan cara ilmu manusia, maka tak sampai. Kita tak kenal Allah. Maka kita tak kenal, macam mana kita nak bandingkan? Macam mana boleh jadi natijah yang baik? Kita tak kenal hakikat. Kita kenal space saja. Kalau kita bandingkan dengan ilmu Allah itu sendiri, maka tiada menafikan dua-dua tu boleh. Yakin tiada kesudahan itu diketahui oleh Allah secara tafsil. Macam mana dia tak tahu? Benda yang tak ada diketahui oleh Allah. Benda yang tak ada kesudahan diketahui oleh Allah secara tafsil. Dan dijawab oleh setengah mereka itu dengan bahawa barang yang tiada kesudahannya seperti nikmat syurga. Ini nak cerita. Nikmat syurga. Dan azab neraka. Allah tak tahu ke bila nikmat syurga ni akan berakhir. Dia jadikan syurga. Tentu dia tahu kalau berdasarkan ilmu Allah. Kalau berdasarkan ilmu kita, kita kata syurga ni, akal kita kata syurga ni ada kesudahan. Tak ada kesudahan sebab kalaulah syurga ni ada kesudahan, macam mana orang yang masuk syurga besok? Semua dah masuk syurga. Lepas tu, syurga dah tak ada. Nak jadi apa dia? Nak buat apa lagi dia? Itu akal kita cakap. Akal kita kata. Kalau saya, orang tanya saya macam ni, syurga ni ada kesudahan tak? Saya kata, kalau syurga ni ada kesudahan, bagaimana dengan Allah masuk ke orang ke dalam syurga? Khalidina fiha tu. Mereka itu akan kekal di dalamnya. Habis lepas tak ada syurga, dia nak duduk kat mana? Nak merasa nikmat apa lagi? Nikmat azab api neraka. Kalau azab api neraka tu ada kesudahan, seronoklah dia. Lepas tu tak ada azab lagi. Habis macam mana pula yang Allah kata dalam Quran, khalidina fiha, itu berkekalan dia di dalam neraka. Makna orang kafir yang berkekalan neraka, lepas tu mana dia nak pergi? Dia tak boleh masuk syurga. Dimandikan dia dengan telaga apa pun 7 kali bilas pun tak boleh. Tadi kafir. Kecuali orang Islam. Orang Islam, dia masuk syurga, masuk neraka, lepas tu diazab dia di sana, dilebur dosa dia, kemudian boleh dia masuk syurga. Dengan kadar iman yang ada pada dia. Maka dia letakkan dia mungkin syurga yang ke-5 ke, ke-6 ke, 7 ke, ke-8. Kerana syurga itu ada 8 tingkat. Mungkin dekat pintu ke apa ke. Alhamdulillah jugalah kalau dapat kat pintu pun. Tuan-tuan dan puan, itu sebab kita di dunia ni kena pergi syurga selalu. Masuk syurga. Mana ada syurga dunia? Majalisil ilm. Majlis-majlis ilmu. Kerana Nabi kata, iza marartum bi raudatin min riyadil jannah, apabila engkau lalu taman daripada taman syurga, naklah engkau singgah. Sahabat bertanya, apa di taman syurga? Dekat dunia ni. Kat dunia ni ada taman syurga. Nabi kata, khilaqil zikri ay majalisil ilm. Khalqah-khalqah, kumpulan-kumpulan yang diadakan
untuk mengingati aku, tazkirah, bayan, apa sebut sajalah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ai majalisil ilm ataupun majlis-majlis ilmu. Itu taman syurga. Kalau kita selalu masuk dalam hadis itu kata, kalau kita selalu masuk dalam taman-taman syurga di dunia ini, Allah permudahkan kita untuk memasuk taman syurga yang hakikat di dalam hari kiamat nanti. Allah permudahkan bagi kita. Itu sebab dalam satu hadis Nabi kata, barang siapa yang berjalan, selalu berjalan pergi ke majlis-majlis ilmu, nescaya Allah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan perjalanannya mereka ke dalam syurga, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan jawab oleh setengah mereka itu dengan bahawa barang yang tiada berkesudahan seperti nikmat syurga dan azab neraka itu diketahui oleh Allah Subhanahu Taala akan barang yang hendak dijadikan dan dia dengan tafsil. Kalau mengikut ilmu Allah tentu dia yang jadi, dia tahu. Tak ada tinggal. Kalau kita iktibarkan sebagai ilmu kita, memanglah daib kita. Daib kita mengatakan ada tempoh dia, tak ada tempoh dia dan sebagainya. Kerana berdasarkan kepada ayat-ayat Quran mengatakan khalidina fiha, mereka akan berkekal dalamnya. Bila kekal orang dalam neraka, neraka juga kena kekal. Itu ilmu kita. Itu ilmu kita. Tetapi hakikat sebenarnya ilmu Allah Subhanahu Taala tidak sama dengan ilmu kita. Kerana ilmu kita terbatas kepada penglihatan, pendengaran, ilmu yang sampai kepada kita daripada ayat-ayat Quran dan juga penelitian akal fikiran kita. Diketahui oleh Allah SWT akan barang yang hendak dijadikan dengan tafsil. Allah nak menjadikan benda itu dengan tafsil, dia tahu. Dulu tuan-tuan dan sekarang. Kerana Allah membuat satu benda itu bukan sekarang. Bukan baru. Bukan hari ini benda nak jadi, dia buat hari ini. Tak. Dia dah buat lama dah. Benda tu dah lama dah buat. Daripada azam azali dah ada ilmu Allah SWT. Tetapi bila dia nak publishkan, nak promo tu bila, masih ni lah. Masih bila, masih besok lah. Besok lusa ke? Tulat ke? Benda tu dah ada, nak tinggal nak publishkan. Nak launchkan benda tu. Orang kata orang sekarang nak launchkan benda tu. Itu datang masanya. Masa itu diketahui oleh Allah SWT. Bila dia nak launchkan, diketahui juga bila masa akan berakhir. Semua dia tahu. Kerana berdasarkan kepada ilmunya yang sempurna. Jangan terkurang daripada itu tuan-tuan. Sebelum, dengan tafsil, sebelum lagi bahawa, sebelum dijadikan benda itu. Belum dia launchkan benda itu, dia dah tahu benda itu. Dia dan tidak diketahui akan akhirnya kerana tiada akhir. Kalau dia tak sebut akhirnya kerana tidak ada akhir bagi benda itu. Tiada akhir baginya hingga diketahui akan dia. Hinggalah Allah tunjukkan akhirnya. Dan tiada dinamakan yang demikian itu jahil. Oleh kerana itu pendapat kita kalau ikut itu, maka tidak katakan orang itu orang jahil. Kerana dia mengakui bahawasanya Allah ketahui sesuatu benda yang makdum itu yang belum dijadikan, asalnya akan jadinya bila dan juga akhirnya bila. Diketahui oleh Allah semua. Tetapi belum tahu bahasa akhirnya kerana belum disebut, belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang dah jadi ni, yang dah ada ni, okey, tahu tak masa dia? Dah ada tak di sisi Allah? Cuma kita tak tahu. Di sisi Allah ada. Seorang
Dijadikan dulu oleh alam azali. Dia akan lahir pada tahun 50. Itu maknanya dia launch kan. Benda dah jadi lama, dah buat lama, dah dicanai lama oleh Allah SWT. Perancangannya lama. Cuma takwin. Tu kena faham. Cuma takwinnya, launchnya, takwinnya baru. Hari dia dijadikan tahun 22 bulan 9 tahun 50. Tuan-tuan, hari launchnya, Allah tahu tak hari akhirnya? Tahu. Pasal dia dah dijadikan. Ada pun benda yang tidak dijadikan lagi, diketahui oleh Allah SWT tidak? Tahu. Dia tahu. Tapi belum ada lagi. Belum takwin. Belum kun payakun tu belum ada lagi. Jadi kalau belum ada kun payakun, manakah tahu akhirnya? Itu dia. Itu pendapat yang paling sahih. Yang boleh selamatkan akidah kita, tuan-tuan. Jadi kalau orang tu berpendapat macam itu, dan tiada dinamakan yang demikian itu jahil, kerana bahawasanya mengetahui akan sesuatu di atas barang yang muafakat dengan hakikat. Itu dia. Kerana kita mendaturkan hukum itu muafakat dengan hakikat. Kerana benda tu belum jadi, maka belum tahu lagi akhirnya. Tapi bila benda tu dah jadi, maka sudah tentulah ada akhirnya. Kerana benda itu baru. Benda yang Allah jadi ini baru. Apa dia benda baru? Ada permulaan dan ada kesudahannya. Kesudahannya tu diketahui oleh Allah SWT. Kita tahu tak? Tak tahu. Kita hanya mengiktiraf Allah tahu. Tapi kita tahu tak? Tak tahu. Kita tahu benda yang dah lepas. Dia ni dah jadi pada dia asal kejadiannya di alam azali dulu memang Allah dah jadikan dia. Tapi launchnya pada tahun 1951, bulan 9, 22 bulan. Dah tahu tak tarikh jadi dia tahu? Adakah tarikh akhirnya? Diketahui oleh Allah SWT, kita tidak tahu. Ini akidah yang salim. Tidak boleh dikatakan orang itu jahil ataupun yang tadi dikata sapriyah tadi. Kenapa? Kerana pendapat kita itu muafakat dengan sebenar. Benda belum jadi, maknanya kan ada akhir. Kalau dah jadi, baru tahu akhirnya. Itu sebab dia kata, akan sesuatu atas barang yang ia muafakat. Muafakat berbetulan dengan hakikat. Hakikatnya dah ada. Mana mestilah ada masa mula dan masa akhir. Kerana benda ini baru. Dan telah muafakat segala muslim atas bahawasanya nikmat syurga dan azab kubur dan azab kubur di dalam neraka. Maka itu tidak kesudahan baginya kerana tak tahu. Kita tak tahu. Allah dah jadikan. Kita tahulah Allah dah jadikan. Tapi kita tahu tak? Sampai bila? Tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu. Cuma khas untuk umat orang Islam yang masuk syurga, yang masuk neraka, dia akan keluar dari neraka selagi dia ada iman. Itu saja yang kita tahu. Misal kata, dosanya 50, imannya ada 50. Dia tak pernah mensyirikkan Allah SWT. Maka dosanya 50. Dosa 50 ni tadi, Allah beri masa kepada kita 70 tahun, 60 tahun untuk selesaikan. Ya, bukan sesuatu yang sikit, tuan-tuan. Untuk selesaikan. Ada orang 70 tahun pun tak selesai. Pasal tak buat. Tak beristighfar, tak ada usaha untuk memperbaiki. Orang berdosa nama mak bapak dia daripada umur dia, katakan umur dia selepas dia kahwin 20-30 tahun. Sampai mak dia mati, dia tak dapat nak buat apa-apa, tak minta maaf, tak apa. Berdosa dia. Sedangkan Allah memberi peluang dia untuk
Menghilangkan dosa itu dengan apa? Dengan istighfar dan memohon istihlal. Minta maaf dengan mak, gitu, begini apa semua kan. Lepas. Adalah amat duka cita jika sekiranya kita ini, kata ulama, kalau meninggal dunia membawa dosa. Amat duka cita. Kerana peluang untuk kita menghapuskan dosa di dunia ini cukup banyak. Cukup banyak. Setiap masa kita boleh, ya Allah mabsudah. Kuasa Allah, pengampunan Allah SWT itu sentiasa terbuka untuk kita. Bila-bila masa boleh buat. Bila-bila masa boleh buat. Sembayang, di antara sembayang dengan sembayang, pengampun dosa. Di antara puasa dengan puasa, mengampun dosa. Tengok tuan-tuan. Sembayang dengan sembayang, pengampun dosa. Tapi kita minta lah pada Allah SWT supaya mengampunkan dosa. Puasa. Puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang ni, pengampun dosa. Banyak lagi. Taubat dan sebagainya. Istighfar. Banyak peluang. Itu sebabnya apabila seorang balik bertemu dengan Allah, nanti buat dosa, Allah tak nak pandang dia. Tak pandang. Kerana dia satu penghinaan yang amat besar. Satu sikap tidak menghargai. Itu saya cakap begitu. Sikap yang tidak menghargai kedambaan Allah pada kita. Allah sedia nak ampunkan dosa kita, tapi kita tak damba dengan dia. Itu sebab dia marah. Tuan-tuan, Anal Ghafur, aku Maha Pengampun. Mintalah. Apa yang kau berdosa, minta. Cakap dengan aku tahu. Kau buat apa, aku tahu. Jangan kau nak sembunyi-sembunyi. Aku tahu apa kau buat. Daripada kau balik dulu sampai sekarang, aku tahu apa kau buat. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyi dengan Allah. Dengan manusia jangan dedahkan pula. Jangan dedahkan dosa kita dengan manusia. Ada aku dulu masa muda, apa yang aku tak buat, semua aku buat. Arak tak berapa bayan aku minum dah. Perempuan tak berapa ramai dah aku rosakkan. Duit dah, macam-macam aku dah buat, semua dah buat. Ini tak boleh. Aib kita jangan digembang-gemburkan depan manusia. Manusia bukan pengampun. Manusia penghina. Manusia akan hina kita. Tetapi kalau kita berdosa, kita mengadu ke Allah. Rendahkan diri kita, hinakan diri kita. Mengharapkan pengampunan daripada Allah. InsyaAllah Allah akan ampun. Kerana itu tempat yang betul. Dia lah Maha Pengampun. Jangan kita minta kat manusia. Minta manusia. Manusia akan hina. Engkau dulu, engkau lah paling tera. Itu sebabnya, kalau kita berdosa, Allah akan cuba sembunyikan dosa kita itu. Tetapi kita yang bukakan. Orang pergi panjat Cameron Highland, dia berjudi apa semua kat sana, semua dia buat. Allah sembunyikan. Ada Allah beritahu siapa-siapa dia pergi Cameron? Tak ada. Dia pergi Anyai. Tuan-tuan? Pergi Anyai. Nak buat apa tuan-tuan? Apa dia ke Anyai tu? Nak kata tempat semayang baik pun, sini lagi banyak tempat semayang. Habis orang pergi Anyai apa niatnya? Tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan, belanjakan duit beribu-ribu untuk mencari dosa, mencari kemurkaan Allah. Ingat, maksiat yang kita lihat depan mata kita ni mengeraskan hati kita, tuan-tuan. Menjauhkan kita dengan Allah. Sekarang ni tuan-tuan tengok cukup dahsyat. Bukan kata Anyai lagi dah. Tak payah pergi Anyai pun. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Lesbian
Semua dah ada dalam YouTube. Terang-terang lesbian. Dulu tak ada, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, mungkin pemimpin kita lesbian ke apa, wallahualam bisawab, Allah Maha tahu. Sekarang dah ada. Cuba tuan-tuan pergi tengok YouTube. Dulu tak ada. Saya kesan dalam tahun ni lah yang paling banyak. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, macam suami isteri. Saya tengok orang perempuan, gambar perempuan lesbian, surat benang pun tak ada. Mereka memuaskan nafsu dia dengan perempuan. Apa yang mesti kita ikut semua? Kena ada contoh tauladan Allah hapuskan kaum Nabi Allah Lut. Kita nak ke macam tu? Nak ke macam tu? Itu cara orang barat menghancurkan kita. Kita pula ikut. Tak tahu saya lah, mungkin ada pemimpin kita lesbian ke atau apa ke, wallahualam bisawab. Saya tak berani nak cakap. Tak. Dulu tak ada, sekarang ada. Macam-macam ada, tuan-tuan. Saya tengok lelaki dengan lelaki. Kalau kambing jantan pun tak cik kambing jantan. Cuba tuan-tuan yang dah tua ni tengok. Ada jumpa kambing jantan, cik kambing jantan? Punya hinanya manusia. Lebih baik akal binatang. Gila ya. Macam suami isteri, perempuan dengan perempuan. Lelaki dengan lelaki. Yang satu dahsyat saya tengok. Perempuan dengan anjing pun ada. Dengan kuda pun ada. Tengok tuan-tuan baik-baik. Negara kita ke arah tu sekarang, tuan-tuan. Liberal. Liberal maknanya apa? Bebas. Nak melepaskan ikatan agama daripada masyarakat Islam. Namanya Islam liberal. Kalau dulu liberal. Bila? Bermula bila? Revolusi Perancis. Itu liberal sebenar. Membebaskan manusia pada ketika itu daripada ikatan tuhanan, agama. Yang paling dimusuhi ialah gereja. Top. Mereka nak bebas. Berjaya tak? Berjaya, mereka bebas. Ada dia sekarang lah. Saya tengok dalam YouTube di Perancis. Ada orang tak pakai baju selai benang pun tadi perempuan. Tutup naklah tu je. Hati-hati tuan-tuan. Rumah kita semua dah masuk ni. Kena kawal. Anak-anak. Anak-anak kita kena tengok. Yang rajin menghadap komputer sampai pukul 2, pukul 3 tu kena tengok. Bang, kau buat apa tu? Study, mak. Study sampai pukul 2, pukul 3. Kena check. Ibu-ibu kena tahu di mana nak check komputer tu. Sekarang susah. Dalam telefon pun dah ada. Mana nak check? Kerosakan anak kita menghadapi zaman yang paling mencabar. Mencabar dari segi iman, mencabar dari segi akhlak, mencabar dari segi semua, dari segi ekonomi, semua. Kita akan tengok, kalau tidak dikawal, kita akan tengok anak-anak kita menderita di depan mata kita sendiri. Anak-anak yang kita gadaikan umur selalu 50 tahun dengan wang, dengan masa, dengan apa semua sekali, kita gadaikan untuk dia, untuk menjadi manusia yang baik, beriman, bakal pengganti kita, pengikut kita, bakal menjadi penolong kita di akhirat, akan hancur masa depan dia di depan mata kita. Sebelum kita mati, kita akan tengok. Saya tak tahu, tuan-tuan, saya hanya berdoa sajalah. Saya cakap macam ini banyak tempat sebenarnya. Di mana saya mengajar, saya bercakap. Tetapi menerima komen yang banyak daripada masyarakat. Saya sering katakan kepada lembaga masjid, saya mungkin tak lama dapat mengajar di sini. Itu saja yang saya kata. Kalau ini cara yang saya buatlah. Ini pun.
Siaran terus. Di satu masjid. Balik je komen. Macam-macam. Adakah yang saya cerita ni benar salah? Benar tak betul? Saya tak menyentuh pemerintahan. Saya menceritakan tentang hal agama kita. Ini kalau dah dalam sistem pendidikan kita, nak ajar hadis arba'in pun tak boleh. Ya Allah. Kita nak ajar bukan anak Cina. Kita nak ajar anak orang Melayu supaya iman dia ketat. Supaya mendapat hidayah. Supaya Allah meletakkan pandangan dia di atas dia. Kalau itu pun tak boleh, apa lagi ancaman yang kita nak harapkan daripada hadis arba'in kita nak ajar kat sekolah. Pada orang Cina ke? Pada orang India ke? Yang kita nak ikut sangat. Bagi nak rak kat Dewan. Satu demi satu tak boleh tuan-tuan. Dulu sebelum ini, nak ajar tulisan Jawi. Tuan-tuan pun ingat lagi, jangan lupa. Nak ajar tulisan Jawi, masa cukup terhad. Tak boleh ajar. Tak boleh. Bila tak boleh tulis Jawi, tak tahu tulisan Jawi. Bila tak tahu tulisan Jawi, boleh baca Quran tak? Bila tak tahu baca Quran, jauhlah dia daripada agama, jauhlah dia daripada Quran, jauhlah dia daripada hadis. Berjaya tak hasrat dia orang? Jaya. Nak menjauhkan kita dari berpegang kepada ketuhanan pada ayat Quran dan juga daripada hadis. Jadilah kita manusia apa? Pluralisasi. Agama itu sama. Kita nak ikut dia buat apa? Dia tak ada Quran, dia tak ada kitab yang boleh diiktibar benar. Kita ada kitab yang benar, tak beriman dengannya berdosa. Orang dia tu kalau tak beriman dengan kitab dia berdosa ke? Kerana kitab dia tak benar. Kitab dia bukan dahan daripada Tuhan yang seharusnya disembah. Kita tak boleh. Kita jauh daripada Quran, tak ikut Quran. Berdosa kita kerana kitab itu adalah benar. Daripada Allah SWT, Tuhan yang maha benar. Ini kena faham baik-baik tuan-tuan. Kena faham baik-baik. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita, selamatkan negara kita. Berjihad tuan-tuan. Berjihad. Kita tak boleh berjihad dengan N16 tetapi kita ada hak berjihad dengan pensil. Kenapa tak buat? Tiap 5 tahun kita boleh berjihad dengan pensil. Cukup sebatang pensil. Betul tidak cakap saya? Kenapa tak buat? Kenapa yang salah juga dipilih? Yang tidak boleh membawa kehidupan kita selamat, kita pilih. Berdosa kita. Tolong fikir sama-sama. Kita semua kena berjihad. Tak boleh berjihad dengan mata, tak boleh jihad dengan tangan, tak boleh jihad dengan apa. Dengan diri, dengan wang, tak boleh, tak ada duit. Dengan pensil tak boleh. Ini hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Walaupun negara kita demokrasi bentuk macam itu. Tapi kita ada hak memilih. Kita ada berhak berjihad tak? Jihadnya dengan pensil sebatang. Pensil pun disediakan. Faham cakap saya tu tuan-tuan. Ini banyak orang dengar ni. Berdosa kita tuan-tuan. Kalau mati tak lepas kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Saya nak baca sinilah tuan. Kang dia panjang ceritanya. Muka surat berapa benda dah naik dah macam ni kan dah babas lah. 76, 77. Okey.
diketahui oleh Allah SWT. Maknanya kalau berdasarkan kepada ilmu Allah, hakikat ilmu Allah, bukan hakikat ilmu manusia, bukan hakikat ilmu yang baru. Tadi kita bandingkan, dia kata masalahnya kita menyamakan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Jadi itu dia tak dapat hakikatnya, tak dapat keputusannya. Kenapa tak boleh dapat keputusannya? Kerana ilmu manusia tidak kenal zat Allah yang sebenarnya. Ilmu manusia tidak dapat mengenal sifat Allah yang sebenarnya. Ilmu manusia tidak dapat mengenal hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang Allah ciptakan hanya sedikit saja. Hakikatnya lebih jauh daripada itu. Jadi macam mana kita nak samakan? Tentu natijahnya tak boleh. Kajian kita tu tak akan mendatangkan hasil. Tetapi kata dia kalau kita bandingkan, ya, tahu tak tahu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti Allah Taala akan barang yang hendak dijadikan, kita dapat tahu bahawasanya Allah itu ilmunya tidak terbatas. Dia tahu sebelum dijadikan, dia tahu benda yang dah dijadikan, dia tahu benda yang akan berlaku besok, lusa dan akhirnya bila. Ada benda yang dia tahu juga, benda yang tak ada. Tahu benda yang ada, benda yang tak ada pun dia tahu. Macam contoh, kereta api. Allah tahu tak? Saya nak tanya tuan-tuan, Allah tahu tak mengikut ilmu Allah? Jawab. Di alam azali, Allah tahu. Dah ada dah di dalam Lauhul Mahfuz, tercatat hari sekian besok ni akan timbul kereta laju. Kereta api laju. Dah ada dah. Cuma tanpisnya, launch bila? Sekarang ni lah. Diketahui juga oleh Allah SWT. Tarikh launch itu, Allah tahu tak bila akan habis pupuk kereta api ni, tukar kereta api baru. Dia tahu kerana dia yang menjadikan. Bukan manusia jadikan. Dia jadikan. Dia yang merancang. Dia merancang daripada asal. Tuan-tuan. Jadi kalau kita bandingkan benda ini dengan ilmu Allah, maka selesai masalah. Kalau kita bandingkan dia berdasarkan kepada ilmu manusia, tak selesai masalah. Tak tahu punca kita. Faham tu Saya nak cakap itu saja. Okey. Kemudian tuan, kenapa? Kerana kata dia, dan tiada dinamakan dia demikian. Itu jahil. Kerana bahawasanya ia mengetahui akan sesuatu di atas barang yang ia mupakat. Mupakat maknanya yang bertepatan dengan dia nak buat. Dia tahu. Dah ada dah semua. Kerana Allah membuat benda-benda alam ini daripada asal sampai akhir nanti satu masa saja. Satu masa saja. Dulu dia dah tentukan. Dan sekarang ini sedang merangkak menuju masa itu. Tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah tak buat kereta api hari ini dipikirkan. Tak ada. Daripada dulu dia dah fikir benda itu. Dah ada di Lauhul Mahfuz. Cuma nak tunjuk, nak jumpakan masa bila nak launch. Kalau dia buat masa dulu, susah pula. Kerana bukan bertepatan dengan yang sebenarnya. Yang sesuai pada masa itu ialah unta, kerbau, kuda. Itu sesuai pada masa itu. Tetapi sesuai masa sekarang ni, itu sesuai juga. Boleh juga pakai untuk bertepatan masanya. Nak jalan dekat, nak pergi sana, nak itu. Boleh. Tetapi yang lebih sesuai ialah berdasarkan kepada tuntutan masa. Allah tahu tak? Tahu. Itu sebab dia launchkan tahun ni, tahun depan, tahun besok, 2-3 tahun lepas. Kerana bersesuaian dengan keadaannya. Bertepatan dengan masanya. Kalau dia launch masa dulu, siapa nak naik kapal terbang? Orang bertakut naik kapal terbang.
Boleh faham itulah ilmu Allah SWT. Taib. Dan telah muafakat segala muslimin di atas bahawasanya nikmat syurga dan azab kufur, azab orang yang kufur itu berkekalan, di dalam neraka itu tidak ada kesudahan baginya. Dan muafakat. Bermula Allah SWT itu Tuhan yang menjadikan bagi ia berkehendak baginya dan tiada tasawur yang demikian itu melainkan diketahuinya dan cara tafsir akan sekaliannya. Tuan-tuan, Tuhan itu menjadikan segala-galanya. Tentu dia tahu apa yang dijadikan. Macam syarikat lah. Syarikat buat katakan nasional. Syarikat nasional buat satu mesin batu lah. Yang baru punya. Ada tak di manual? Ada tak design artikelnya? Ada tak design mechanicalnya? Itu kan dibuat, dirancang daripada awal. Masuk pada pengurusan. Tengok, di-study oleh pakar-pakar bahawasanya artikelnya memang betul. Tuhan tak nak buat macam tu. Tuhan dia buat seorang je. Dari segi elektrikalnya begini. Dari segi mechanikalnya, sistem mechanikalnya macam ni. Dijoinkan antara mechanical dengan elektrikal, baru mesin tu boleh berjalan, mencuci dan sebagainya. Kalau fiziknya saja dibuat, mechanical tak kena macam mana nak gerakkan. Sebab yang menggerakkan ialah elektrikal. Elektrikal yang menggerakkan. Elektrik yang menggerakkan. Kalau mekanik tak menggerakkan. Tangan kita ni ada elektrikal, ada mechanical. Mechanical ni mereka ada sendi. Kalau sendi ni tak ada doroh je gitu. Itu fizikal. Mekaniknya kuasa, tenaga yang disalurkan di sini untuk bergerak. Itu kuasa yang diberikan kepada tangan kita. Adapun kuasa mesin elektrikal, current lah. Current yang kita masuk itu dia menggerakkan elektrik dalam tu. Menggerakkan sendi, menggerakkan mesin, menggerakkan apa semua tuan-tuan. Okey. Jadi kata dia, Allah tak akan boleh jadi begitu kecuali dia ketahui semua sekali. Dia tak boleh jadikan pokok tu begitu kecuali diketahui bila pokok tu besar, bila apa dia benar, apa zat nak ambil. Macam mana pokok kelapa tu boleh naik ke atas air. Air dalam tanah tuan-tuan. Kita nak naikkan air tingkat 7 pun tak darat. Sehingga kita buat tangki ke atas. Turun pula daripada atas, turun ke bawah. Bolehlah sebab ada graviti. Graviti tarik ke bawah. Tapi air kelapa ni daripada bawah naik ke atas. Siapa yang menaikkan tu? Kuasa apa yang menaikkan? Kalau Allah tak rancang mechanical dan dia punya elektrikalnya, tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Kuasa yang menaikkan tu apa? Mekaniknya ada. Ada sel-sel dalam tu yang membawa. Dari segi elektrikalnya, kuasa matahari. Itu setengah daripada elektrikal yang ada. Kalau nak ikutkan kuasa graviti lebih kuat daripada kuasa yang naik ke atas. Benda jatuh pun ke bawah. Tak ada jatuh naik ke atas. Sebab di dunia lain, ada yang kuasa graviti digendah. Graviti bendah. Dan tempat itu tak ada air. Tak guna hidup. Kuasa matahari pun tak boleh ambil. Kuasa air pun tak boleh naik. Apa yang boleh hidup?
Ada yang setengah tempat kalau kita pergi, kita berjalan terapung-apung. Ini semua dikaji dalam ilmu-ilmu. Ilmu Allah lebih lagi daripada itu. Manusia berdaya tak naikkan air ke dalam pokok kelapa itu. Walaupun sepandai manusia. Cuba lantik sains-sains yang ada di dunia ni naikkan air atas pokok kelapa supaya kelapa tu dapat berair. Nak tengok naikkan air apa, air mawar ke apa ke, boleh tak kelapa tu jadi kelapa mawar? Punya lemahnya manusia yang takabur, yang sombong, yang mengatakan dia alim, pakar. Naikkan air ke atas tu pun tak boleh. Naikkan darah dia ke kepala pun tak boleh. Naik darah boleh. Darah tinggi. Tuan-tuan, begitulah lemahnya kita. Itu sebabnya kalau orang tahu hakikat Allahu Akbar itu, maka luluh badan dia, tuan-tuan. Luluh semua. Sifat-sifat angkuh tak ada langsung pada diri dia. Itulah manusia yang paling hina. Makhluk Allah yang paling hina. Kambing pun kuat, tuan-tuan. Kambing pun lepas beranak. Tuan-tuan tengok tak kambing beranak macam mana? Saya tengok, tuan-tuan. Tak sampai 1 jam. Dia jatuh daripada perut mak dia. Dia duduk sekejap. Lepas tu dia dah bangun. Dalam 1 jam dia dah goyang. Dah boleh berjalan. Petang dah boleh menyusu. Manusia keluar daripada perut mak, apa boleh buat? Bandingkan dengan binatang, kita tak menang. Tuan-tuan, punya lemah kita ni mengharapkan kepada apa? Bila lemah kita harap pada apa? Kita tak ada tenaga, kita tak ada usaha, mengharap kepada apa? Pada Allah. Pada Allah. Sebab ada orang selalu jumpa saya, ada satu kawan saya, dia ni dapat inspektor tapi bahagian dadah. Tak naklah Ustaz, dia jumpa saya, minta pandangan macam mana. Saya ni nak kena jaga bahagian dadah Ustaz, saya tak mampu lah Ustaz bahagian dadah ni. Saya kata kalau Tuhan dah pilih awak bahagian dadah tu, mampu lah tu. Allah dah tengok mampu lah tu. Tapi ketidakmampuan itu adalah perasaan kita menunjukkan bahawasanya kita kena banyak bergantung kepada Allah. Kalau kita tak mampu, bergantung pada Allah kerana dia yang kasih jawatan tu. Dia yang bagi jawatan tu. Adakah jawatan tu kita dapat begitu? Tidak. Allah kasih. Tentu sekali Allah telah buat perencanaan. Allah nak bagi kita yang terbaik. Apa yang tak mampu pada kita, pohonkan kepada Allah. Ya Allah, aku ni tak mampu nak buat macam ini. Engkau tunjukkanlah aku yang kebenarnya. Engkau kuatkanlah hati aku. Engkau kuatlah. InsyaAllah dia bagi kerana dia bagi. Bukan kita bagi, bukan kita minta. Bukan kita minta, Allah bagi. Dia bagi benda yang, mesti benda yang baik. Mana Allah benda yang tak baik. Kalau kita minta dengan dia, dia bagilah. Kekurangan-kekurangan itu ditampung oleh permohonan kita kepada Allah, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun nak belajar ilmu tauhid ni senang ke tuan-tuan? Ada tak ada tu ini semua pening kepala. Saya tengok semua pening kepala tu. Tapi pohonkan kepada Allah. Malam bangun, ya Allah, hari ni aku ada kuliah tauhid. Aku ni tak dapat rasanya nak mengenal Engkau. Berikanlah aku peluang, berikanlah aku ilmu untuk mengenal Engkau, ya Allah. Supaya aku dapat menyembah Engkau. Tuhan yang sebenar, aku dapat menyembah Engkau dengan sebenarnya. Aku dapat beribadah kepada Engkau dengan sebenarnya. Dan aku dapat memohon kepada Engkau saja. Tidak pada yang lain. Cakap macam tu, tuan-tuan. Dia akan beri tuan-tuan, insya-Allah. Saya tahu ada tuan-tuan yang lebih mampu daripada saya. Tapi kena macam tu kan.
Ha, bayang malam dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuma saya nak beri semangat tu je lah, apa kan. Saya tengok lemah, macam lemah ujung kita. Ha? Tak apa, tak apa. InsyaAllah, balik berdoa, insyaAllah. Nanti besok Allah bukakan hati kita. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya baca balik muka 77. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan menjadikan lagi ia berkehendak. Dia menjadikan kodrat, berkehendak iradat. Okay? Baginya dan tiada tasawur, tidak boleh kita gambarkan yang demikian itu melainkan diketahuinya dan dengan tafsir. Diketahuikan apa yang dia nak buat itu dengan tafsir. Kenapa? Kerana Allah bersifat sempurna, yang akan membuat benda yang sempurna ialah Allah yang sempurna. Ya, orang yang sempurna akan membuat kerja yang sempurna, kerja yang detail, kerja yang betul. Allah bersifat sempurna. Mesti dia buat kerja sempurna. Yang kerja buat kerja tak betul ni orang tak sempurna macam kita. Lupa sana, lupa sini. Macam saya lah, bukan macam tuan. Tetapi Allah SWT sifatnya sempurna. Tentu dia membuat sesuatu dengan sempurna. So, dia buat tu kenapa? Kerana nak buat je ke? Tidak. Kerana maslahat manusia. Tentu dijadikan asal dibuat itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Faham? Sempurnanya. Semua manusia boleh manfaatkan benda yang dia buat. Tidak ada kemudaratan padanya. Kerana dia tahu. Dia buat itu untuk manfaat manusia. Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tentu dia buat yang terbaik untuk manusia. Tapi manusia salah guna. Dijadikan atom, dia buat bom atom. Siapa suruh? Allah buat atom itu suruh gunakan untuk kebaikan, untuk keamanan, untuk kesejahteraan. Boleh tidak digerakkan atom itu untuk kebajikan? Boleh. Kuasa nuklear menghasilkan tenaga untuk buat bom atom ke? Tak. Untuk mengairkan sawah. Untuk industri, keluarkan jana tenaga. Mengeluarkan tenaga. Tapi dia buatnya reaktor bom atom. Tuan-tuan, reaktor Chernobyl, teman yang meletup. Siapa yang salah? Tuan-tuan. Allah hakikatnya tahu, dia tahu semua tu orang akan gunakan tu. Tetapi terpulang pada engkau lah, aku tak pernah pula memikirkan benda itu untuk kemudaratan manusia. Manusia selalu suka kepada benda yang memudaratkan dia. Innan nas yuhibbu ma muni. Manusia memang suka benda yang ditegah. Hikayat. Ini tuan-tuan cerita baik-baik, kita kena faham apa cerita ni nak sampaikan. Daripada apa perkara yang dicakap tadi, apa benda cerita ni. Itu sebab dia buat cerita ni. Cerita ni adalah, hikayat adalah Haitam Al-As. Haitam Asham. Tatkala masuk pada negeri Baghdad. Ini cerita-cerita orang Tauhid. Cerita orang Tauhid, dia nak ceritakan tentang kekuasaan Allah. Tadi dilambarkan dalam bentuk cerita. Faham baik-baik. Maka dikatakan orang, baginya ada di sini Yahudi sangat pandai. Berhujah telah mengalahkan ia akan segala ulama. Haitam ni, dia pernah pergi ke Baghdad. Dia sampai ke Baghdad, orang Baghdad, penduduk Baghdad kata, wahai Tuan Guru, dia ni Tuan Guru, alim. Di sini, di Baghdad ni ada seorang Yahudi yang alim. Pandai berhujah. Dan telah mengalahkan semua ulama-ulama yang ada di dalam negeri Baghdad. Maka berkata ia, yakin Haitam.
Haitam berkata kepada penduduk, aku mahu berhujah dengan dia. Jumpakanlah aku dengan dia. Aku nak berhujah dengan dia. Nak berbahas dengan dia. Maka kalau hadir Yahudi, dah tentukan masanya, dah beritahu pada Yahudi, Yahudi itu pun datanglah. Maka tatkala hadir Yahudi itu datang, masa yang telah ditetapkan, maka bertanyalah ia akan Haitam. Yahudi itu bertanya, Haitam, daripada suatu yang tidak diketahui. Ditanyalah soalan. Berapa soalan? Saya nak tengok catatan saya dulu. Apa dia kata? Ada 4 soalan. Ada 4 soalan ya. Yang pertama, soalan yang pertama. Bukan macam Piramli tu. Soalan pertama. Tong, kita menang. Soalan kedua. Sampai soalan kelima tambahan. Soalan ketiga, soalan keempat, kelima. Tambah 1, pasal negeri nak tergadai. Semua sindiran yang paling hebat. Paling hebat, tuan-tuan. Piramli paling hebat orangnya. Kalau dia hidup zaman ini, alangkah baik. Semua iktibar. Dia menyentuh, menyindir istana, dia menyindir pemerintahan dengan cara yang halus, tuan-tuan. Cara yang halus. Okey. Ya, ada orang Yahudi itu datang, maka bertanya ia. Dia tanyalah berapa soalan. Yang pertama, soalan dia. Tengok saya bacakan. Kalau nak baca situ nanti mungkin tak faham ayatnya berpulang-pulang. Yang pertama, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Itu soalan pertama. Tapi di situ cakap tidak diketahui akan dia oleh Allah SWT daripada apa sesuatu yang tidak. Kan banyak ayat tu banyak susah dipaham. Saya baca nota saya dulu. Ada 4 perkara dia tanya. Perkara yang pertama, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Ini kan berkait dengan ilmu yang kita belajar ni. Berkait tak dengan ilmu yang kita belajar? Berkait tak dengan sifat ilmu Allah? Itu yang nak diberitahu kepada kita. Itu yang nak digambarkan dalam cerita ini. Kan kita kata ilmu Allah itu menyeluruh. Ilmu Allah itu melengkapi, meliputi, sempurna. Jadi orang ni tanya, Yahudi ni tanya, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Dicabar kita tak? Cabar. Apa jawab nanti kita tengok. Apakah sesuatu yang tidak ada pada Allah? Kita kata Allah tu sempurna. Sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Apa yang kurang pada dia? Dia mula-mula ada. Benda yang ada sekarang ni semua benda baru dia menjadikan. Ini kan semua mencabar kita tentang yang kita baca, tuan-tuan. Yang kita belajar. Bukan cerita dongeng. Bukan cerita bohong. Dia nak relatekan dengan apa yang kita belajar tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apakah sesuatu yang tidak ada pada Allah? Kita boleh jawab tak? Apakah sesuatu yang tidak ada dalam perbendaharaan Allah SWT? Itu yang ketiga. Kita kata Allah itu sempurna, maha kaya, maha itu, maha ini, semua maha. Apa benda yang tak ada kat dia? Bijak tak orang ni? Bijak tak orang Yahudi ni? Yahudi ni tak ada lain, dia nak menyesatkan orang. Makar. Orang Yahudi itu makar. Penipu. Pembohong. Sebab kita diminta berlindung daripada dia. Satu hari 17 kali kita berlindung daripada Yahudi. 17 kali satu hari kita berlindung daripada Yahudi. Kat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau tunjukkan kepada mereka. Siapa mereka tu?
para anbiya wal mursalin. Ni Quran tak nak ikut, nabi-nabi tak nak ambil iktibar. Itu jalan petunjuk yang sebenar yang telah Allah tunjukkan, yang telah Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Mereka itu telah mengikut jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ini yang kita ambil ialah siapa? Di Bono, Manchester, tak apa-apa lagi ulama-ulama yang tidak ada teori langsung, tidak ada ketuhanan langsung, tak faham langsung tentang hakikat. Nak ambil dia nak buat apa? Ada pemimpin-pemimpin kita yang cakap satu ayat Quran pun tak ada. Wa minan nasi man yujadilu fi sabilillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Setengah daripada manusia berjuang. Ya. Bighairi ilmin, tak ada ilmu. Ilmu ialah hakikat, tuan-tuan. Ilmu, hakikatnya Allah memegang ilmu itu. Yang ada pada kita ini sedikit saja. Itu pun ilmu muktasabah. Ilmu muktasabah ini mengandungi benar atau silap. Tetapi ilmu Allah ada benar ada silap tak? Ilmu Allah benar belaka. Ilmu Nabi benar belaka. Ini yang kita ikut tak benar. Yang benar kita tinggalkan. Ya Allah. Mana nak pergi benar? Mana nak pergi lurus? Mana nak jalan betul? Macam ketam, ajar anak dia berjalan. Anak dia ikut lah. Ikut jalan betul lah aku. Dia ikut. Tuan-tuan. Jadi dia kata, yang ketiga, apakah sesuatu yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Ini semua menyangkut sifat sempurna Allah. Sedangkan kita kata Allah itu Ghani, Allah itu, Allah itu ini. Maknanya memang tak ada lah benda yang kekurangan pada dia. Tapi ada tak benda yang tidak ada pada Allah? Orang yang bijak saja, orang yang iman yang mendalam saja yang dapat jawab. Apakah yang ketiga? Yang keempat, apakah sesuatu yang ditanya oleh Allah akan hamba-Nya? Allah tanya kita. Inilah dia soalan orang Yahudi itu. Ni sekarang Yahudi ni banyak menipu kita ni. Ini dia. Soalan-soalan bergila. Liberalisasi lah dia. Kebebasan manusia lah dia. Human apa? Persamaan manusia. Bila persamaan manusia, samakan gender. Lelaki dengan perempuan sama. Di Sweden, lelaki kahwin lelaki. Didaftarkan. Kan itu menentang hukum Allah, tuan-tuan. Ini nak timbul kat Malaysia ni. Kahwin dengan pondan pun boleh. Pondan itu lelaki, tuan-tuan, bukan perempuan. Walaupun dia dah tukar dia punya, iyalah atas bawah dah tukar lah, senang. Dia lelaki, bukan perempuan. Dia kahwin dengan lelaki. Tak kahwin lelaki dengan lelaki. Tak sah nikahnya. Ini yang kita nak bawa ni. Transaksi gender. Sama lelaki dengan perempuan. Cuba tengok tuan-tuan, urutan daripada liberal ni, apa perancangan dia yang dia atur. Pernah tak tuan dengar perempuan boleh, orang lelaki boleh. Orang lelaki boleh menusyurkan perempuan, isteri dia. Pernah tak dengar pemimpin kita kata perempuan juga boleh mendapat nusyur? Ini saya bukan cakap tuan-tuan, tuan-tuan boleh ikuti semua ni. Pernah tak ada pemimpin negara kita kata orang perempuan juga boleh menusyurkan isteri suami dia? Tahu saya hukum kita lelaki nusyur perempuan, bukan perempuan nusyur lelaki. Tuan-tuan. Negara kita ke arah itu sekarang, tuan-tuan.
Ada pemimpin kita dah mengakui dia adalah orang liberal. Tuan-tuan bacalah liberal. Prinsip-prinsipnya apa yang nak diubah, tuan-tuan tengok. Nama saja liberal Islam. Tujuannya ialah nak membebaskan orang Islam daripada ikatan ketuhanan, membebaskan orang Islam daripada ikatan Al-Quran, membebaskan orang Islam daripada hadis, membebaskan orang Islam daripada agama. Dia menggunakan akal fikiran. Sama tak dengan Mu'tazilah? Sama. Kerana Mu'tazilah berpendapat manusia boleh merancang kebaikan untuk dirinya dan juga boleh menjauhkan keburukan daripada dirinya. Habis tuan-tuan, rukun iman yang ke-6 habis. Habis rukun Islam yang ke-6. Dah tadi tolak Allah, tolak Quran, tolak hadis. Habis rukun Islam ke-5, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan hari kiamat. Kadar baik dan kadar jahat. Dah berapa rukun Islam tak ada? Islam ke? Secara halus tuan-tuan. Tuan-tuan balik, saya harap tuan-tuan tengok buku anak-anak kita. Tentang mana nak tengok? Tengok pada rukun negara. Apa tercatat di sana? Tuan-tuan perasan tak? Ada baca tak? Tak kisah. Tercatat di sana, negara kita ini menuju ke liberalisasi. Dulu tak ada. Memajukan negara ini berdasarkan kepada sains dan teknologi itu tak apalah. Tapi menuju negara liberalisasi itu agak jauh. Agak jauh. Kita akan tengok anak-anak kita babas tuan-tuan kalau tak betul. Pasal ni dah masuk dalam sekolah. Ada setengah sekolah sekarang ni tidak dibenarkan gunakan surau untuk berjamaah, untuk baca Yasin, untuk ceramah agama. Orang ni dia mengadu kat saya tuan-tuan. Yang lagi saya ni tak boleh cakap banyak. Orang mengadu kat saya macam mana nak buat ni Ustaz. Saya ni ada lidah, tak ada gigi. Ada gigi, tak ada lidah. Ada mulut, tak boleh bercakap. Ini saya cakap. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi 5 persoalan ini nak counter balik. Kita punya ilmu tentang kudrat, iradat, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik. Soalan yang ditanya kepada Khatim Al-Athim, satu, apakah sesuatu yang tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini melibatkan kesempurnaan Allah. Kalau saya boleh jawab, semua Allah ada. Dia akan kata salah. Ada yang Allah tak ada. Gitu. Kerana akidah kita mengatakan semua Allah itu sempurna. Betul. Semua orang kata begitu. Tapi ini soalan ini, orang Yahudi ini nak mengelirukan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tuan-tuan boleh baca di sini, ya, tapi saya nak bacakan khulasah saya supaya kita boleh berfikir dengan baik. Lalu berkata, Syekh Khatim Khatami tadi, kepadanya, kepada Yahudi itu, jika aku jawab soalan-soalan engkau, adakah engkau hendak memeluk agama Islam? Kata Syekh Khatim, kalau aku jawab semua soalan-soalan engkau ni, engkau nak masuk Islam tak? Tuan-tuan. Apa dia jawab? Jawab, adakah engkau hendak memeluk agama Islam? Maka jawabnya siapa? Yahudi. Baca sini tuan-tuan. Saya baca nota saya ni, minta maaf. Maka orang Yahudi itu menjawab,
Maka jawab siapa? Oh Yahudi. Bahkan ya, kalau engkau boleh jawab soalan aku ni jam juga masuk Islam. Maka berkata Syekh Khatim, apa? Soalan yang pertama, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah SWT? Perkara yang tak diketahui oleh Allah SWT. Sedangkan kita kata Allah itu alim, bersifat dengan alim, mengetahui. Mengetahui dia itu sempurna, luar, dalam, jauh, dekat, benda yang halus, benda yang nampak, benda yang tak nampak. Ini pula, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah SWT? Tak kepening, tuan-tuan. Apa Syekh Hasim jawab, yang tidak diketahui oleh Allah SWT ialah syirik. Tidak ada, tak faham dia mana syirik. Tak tahu dia mana syirik. Kerana tak ada serupa dengan dia. Tak ada serupa dengan dia pada zat. Tak ada serupa pada dia dengan sifat. Tak serupa dengan pada dia pada af'al. Allah yang tahu sifatnya, kesempurnaan dirinya, yang menafikan tak tahu ada serupa dia. Kita ni pula yang tak tahu sifat Allah, serupakan dia dengan Allah. Kita yang tak tahu zat Allah SWT ni serupakan Allah dengan benda-benda pula. Itu dia pergi situ, tuan-tuan. Yang nak disampaikan itulah natijahnya. Saya bacakan balik. Adapun yang tidak diketahui oleh Allah itu ialah syiriknya. Dia tak tahu syirik. Macam Barsisa. Barsisa ialah seorang alim yang beribadat 600 tahun. Ya, 600 tahun beribadat kerana Allah. Ini tak peliklah umur orang dulu memang panjang-panjang. Satu hari Iblis datang. Iblis datang. Tempat dia, rumah ibadat dia. Kurau lah. Iblis tu duduk situ dengan jubah, dengan serban dengan apa. Oh, macam lagak orang alim lah. Oh, duduk situ bersemayang apa semua itu, siang malam bersemayang. Makan pun tak kisah. Jadi Barsisa ni pelik lah. Ini hebat ni. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak apa ni. Hebat ni, alim sangat ni. Aku pun tak macam ini. Jaga baik, tuan-tuan. Banyak orang menyerupa macam tu lah. Jadi, dia pun apa? Kita biasanya apa? Bila kita tengok macam tu kan kita nak bertanya. Daripada mana datang? Macam mana awak boleh jadi macam ini? Saya tengok awak dah seminggu tak makan, tak minum, beribadah saja. Hebat betul. Saya ni dah 600 tahun beribadat tau. Makan, minum, semua saya buat lagi. Awak ni hebat sungguh, tak makan, tak minum. Saya tak minum pagi pun dah ngeltau kepala lutut saya. Hebat tak? Hebat. Kata Iblis yang menyerupa ni tadi, dia pun dah termakan ni. Barsisa ni dah termakan dah. Itu sebab jangan termakan dengan lagak orang. Jadi Barsisa bertanya macam itulah. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia kata ini dia. Itulah kau tak tahu. Aku ni dah masuk jarum lah. Aku ni dulu manusia yang paling jahat. Apa kerja yang aku tak buat? Semua aku dah buat. Jadi sekarang ni barulah aku tahu bahawasanya benda tu semua tak manfaat. Sebenarnya kata dia, kalau kita nak tahu rasa manis, kena kencing manis. Baru tahu nikmat manis. Selagi tak kena kencing manis, selagi itu tak ada rasa manis. Dah kena kencing manis, baru tahu rasa nikmat manis. Maksudnya,
kena buat maksiat dulu. Kena buat maksiat dulu. Dia bercakap bersisa. Lakukan maksiat dulu. Apa maksiat tu? Ni bersisa tak tahu. Tak ada ilmu dia tentang maksiat. Kerana dia beramal saja. Buat maksiat. Apa maksiat tu? Maksiat tu ini. Nombor satu, engkau pergi bunuh orang. Buat zina dulu. Buat zina. Tak boleh. Itu maksiat. Itu berderhaka pada Allah SWT. Itu haram, itu berdosa, itu zalim. Tak apalah, tak nak, tak apa itu. Tak ada senang. Pergi bunuh orang. Pergi bunuh orang pun tak boleh. Itu bunuh orang tu zalim. Orang tu ada keluarga, susah hadap bini dia, apa semua begini. Tak boleh juga. Tak apa. Tengok dia pandai tuan-tuan. Dia ada helah dia. Syaitan mengakalkan kita macam tu lah. Kalau tak boleh senang, kau pergi minum arak. Minum arak tu macam mana? Minum arak tu makanlah arak tu. Minumlah. Kalau mabuk pun, kau seorang. Kau tak kacau orang. Mabuk tengah langgang kau nak tidur pergi jalan kat longkang. Kau seorang. Betul juga kata bersisa. Pasal nak tahukan nikmat beramal. Tak tahu beramal ni, kata dia kena rasa maksiat, buat maksiat dulu. Baru tahu kemanisan. Nak tahukan iman itu manis, kena kufur dulu. Ya Allah. Maka bersisa pun buat. Kat mana dapat ni? Dekat tempat bar ke apa adalah arak-arak ni. Kau pergilah minum. Bersisa pun nak mengikut cakap dia ni bagus ni. Dia ni tengok macam alim ni. Minum. Bila minum tonggang langgang. Bila dah minum arak tengok perempuan. Nak kerjakan perempuan. Jadi perempuan tu ada suami. Marah suami dia dibunuh suami dia. Baik cerita tuan-tuan. Lakukan 3 perkara sekaligus. Itu yang Nabi pesan tu. Al-khamru ra'sul maksiyah. Arak itu adalah kepala segala maksiat. Tuan-tuan. Bila dah macam itu, dah bunuh orang dalam kena tangkap. Penguasa tangkaplah. Tangkap dia, hukumnya disula dan disula dia. Disula makna dia? Disula lah. Hukum pada masa itulah. Memang hukum dia begitu asal. Sula. Sula dekat batang tamar. Sula tahu. Pucuk samar tu, dahan tu dibuang. Kena ada pucuk dia tu yang baru nak hidup, yang baru nak kembang tu. Itu ditusukkan dekat buntut dia. Itu disula. Wa'iyazbillah lah. Kemudian, bila dia dah macam itu, menderitalah dia. Barulah syaitan datang balik. Macam. Engkau tolonglah aku. Engkau yang boleh selamatkan aku. Orang lain semua tak nak selamatkan aku. Engkau boleh selamatkan aku. Boleh. Tak ada masalah. Aku boleh lepaskan kau. Tapi syarat. Syarat apa? Engkau sujud kepada aku. Tanda aku ini Tuhan yang besar. Tu tak boleh. Dan keadaan tersesat macam tu terpaksa juga. Nak tempat. Tuan-tuan tahu ceritanya. Apabila bersisa kata macam mana aku nak sujud sedangkan aku ni ditambat. Biti nak sujud tak boleh. Senang kata Iblis. Engkau anggukkan kepala engkau saja, hati engkau berniat, engkau sujud kepada aku. Selesai masalah. Dia pun buat. Bila dia buat masa itulah Tuhan tarikkan nyawa dia. Habis bersisa mati di dalam kekufuran. Saya nak cerita syahid ni sikit saja. Bersisa itu tadi tak tahu makna maksiat. Inilah makna dia tadi. Dia kata, apakah tidak diketahui oleh Allah SWT
Ialah syirik. Allah tak tahu syirik. Kerana dia merasa dia yang paling agung. Dia yang paling sempurna. Dia itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad. Allah itu asa. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad supaya memperakukan dia asa. Dan sememangnya dia asa. Memangnya Allah asa. Itu sebab disifatkan diri dia begitu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang kedua, yang tidak diketahui oleh Allah SWT ialah ada anak. Ada anak. Sebabnya dalam Quran dia kata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Tadi cakap tu, diri dia, lam yalid, walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Faham ya? Kat sini tuan-tuan boleh baca, dia punya ayat ni ada berbalik-balik sikit. Itu saya beri faham itu. Ambil iktibar daripada perkara ini. Itulah yang nak disampaikan oleh pengarang. Cerita ni ialah nak merelitkan semua perkara yang kita belajar. Tentang kudrat, iradat, kesempurnaan Allah SWT. Allah itu asa, tunggal dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, adapun yang tiada ada pada Allah SWT itu, adapun yang tiada ada pada Allah SWT, maka iaitu zalim. Allah tak zalim. Oleh kerana itu dia kata, Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman di atas diriku. Fala tatazalamu. Jangan kamu zalim. Aku yang begini besar, yang begini sempurna, yang begini gagah, kuat, sempurna, sifat aku, zat aku, wujud dan sebagainya. Aku tidak mengharapkan sesuatu pada siapa. Aku haramkan kezaliman. Yang kau mengharapkan kepada aku, engkau pula berlaku zalim. Maksudnya begitu. Tidak berhak kita nak berlaku zalim. Adapun yang tidak ada pada Allah SWT, maka itu zalim. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tidak menzalimi sesiapa pun. Inna Allah la yazlimun nasu ala upatila, walakinna nas yazlimu ampusahum. Ya? Dalam ayat apa tuan ingat? Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kama salirihin masalul ladzina yunfiquna wa masalul ladzina hayatid dunya kama salirihin fiha sirrun asabat harsa qaum zalamu anfusahum fa akhlakat. Inna Allah la yazlimun nas walau patila. Allah tidak menzalimi manusia walau sebentar ribu sekalipun. Walakinan nas anfusahum yazlimun. Tetapi manusialah yang zalim dirinya. Jadi perkara yang tidak ada pada Allah SWT ialah zalim. Dia dah mencabut kezaliman tu daripada dirinya. Patut dia yang berkuasa, dia yang angkuh, dia yang jabar, kahar. Dia yang sepatutnya berkuasa penuh. Tak, dicabut. Inni haramtu zulmi ala nafsi. Aku haramkan kezaliman di atas diri aku. Fala tatazalamu. Janganlah korang semua berlaku zalim. Kita yang tak ada kuasa yang sempurna mengharapkan kuasa Allah SWT, berlaku zalim. Yang banyak kita zalim orang ke atau diri kita sendiri? Itu tanyalah sendiri tuan-tuan. Ulama mengatakan kita ini banyak zalim diri sendiri. Bukan zalim pada orang. Zalim diri sendiri banyak. Lebih daripada zalim pada orang. Tuan-tuan dan puan-puan, pukul berapa? Saya mula tadi pukul 9.30. Ada 5 minit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, adapun yang tiada ada di dalam bendahara. Tak ada dalam perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iaitu apa? Allah tak apa-apa kerana dia kaya. Wahwal ghani.
Allah ghani wa antumul fuqara. Kamu semua termasuklah makhluk Allah semua fuqara. Fakir miskin mengharapkan belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Allah SWT. Yang maha kaya, yang maha sempurna. Kita ni lemah. Bila kita lemah, mengharapkanlah kepada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak habiskan ini. Yang keempat, adapun yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya itu, maka iaitu memberi hutang. Allah beri hutang. Dalam ayat Quran dia kata wa qardullah qardan hasana. Maknanya orang yang membuat baik, orang yang berderma, ya, seolah-olah dia menyimpan benda itu kepada Allah Subhanahu taala. Jadi itu berhutang. Maksudnya Allah berhutang kepada kita. Dan akan diserahkan pembayarannya bila? Pada hari kiamat nanti. Itu dia kata memberi hutang olehmu akan Allah. Kita beri hutang ke Allah dengan melakukan segala kebajikan. Kerana kita mempertanggungan pahala kita itu kepada Allah SWT yang Allah janjikan akan serahkan kepada kita bila? Pada hari kiamat. Itu akan ditanya oleh Allah SWT. Berapa banyak aku berhutang engkau? Berapa banyak aku berhutang engkau? Banyak, ya Allah. Alhamdulillah. Allah akan bagi. Bukan Allah bagi saja. Allah akan gandakan pula. Gandakan lagi. Digandakan lagi. Digandakan lagi di akhirat. Nak apa tu? Kerana kita ni benar-benar mempunyai persiapan untuk menerima kebaikan dan ditempatkan kita di dalam syurga. Kalau kita buat 10, maka mungkin Allah gandakan 100. Tapi kalau kita buat 5, sikitlah. Kalau tak buat, apa janjinya? Apa yang kita hutangkan dekat Allah? Apa yang boleh kita pinjamkan kepada Allah? Maka Allah nak ganjar kita. Itu sebab ulama kata, apa yang kamu buat, kamu akan dapat. Dan buat baik tidak, buat jahat lagi banyak. Macam? Jadi, sebagai hutang yang baik, dan Allah Ta'ala menamakan sedekah dan amal orang-orang yang mukmin yang saleh yang berharap barang yang dijanjikan daripada Allah SWT, pahala hutang kerana pertaruhkan amal kepada Allah SWT serta barang yang diharapkan pahalanya itu dinamakan memohon permohonan. Maka Islamlah Yahudi pada ketika itu. Bila Yahudi tu dengar 5 jawapan itu betul, terus dia masuk Islam. Inilah tuan-tuan, ada beza di antara orang yang kenal Allah secara ijmali, secara tafsili. Secara ijmali, kita hanya untuk melepaskan diri kita daripada makam taklid, makam mengikut tanpa dalil. Tetapi kalau kita nak berhujah seperti macam ini, mestilah ada dalil bagi kita faham yang tafsili. Itu yang nak diceritakan dalam hadis tadi. Tafsili. Itulah sebenarnya. Naklah kita faham secara tafsili. Adapun memahami cara tafsili itu adalah lebih detail daripada itu. Bukan saja boleh melepaskan kita diri kita, tetapi juga boleh memberikan faham kepada orang. Sudah pastilah bila kita memahamkan orang, orang itu memeluk agama Islam dengan berdasarkan ilmu yang ada pada kita, sudah pastilah kita mendapat ganjaran yang lebih daripada itu. Jangan itu saja yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Kalau tak faham boleh tanya. Apa dia masih lagi nak tanya? Pasal tadi dah beri peluang tanya lebih 1/2 jam. Dia dah tanya dekat tempat minum tadi.
Dari sini dah tak ada masa lagi dah. Kalau tadi tak tanya boleh juga. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa persoalan, kalau sudi nak tanya, tak ada, kita tunggu minggu depan. InsyaAllah. Pohonkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita ilmu untuk mengenal diri Allah SWT, untuk mengenal sifat Allah SWT. Karena dengan mengenal sifat Allah, mengenal perbuatannya, kita akan dapat mengenal hakikat yang Tuhan yang kita sembah dan kita beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya dan kita bermohon kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang penipu, Tuhan yang akal, bukan. Kita bermohon kepada Tuhan yang benar dan kalau kita bertawakal pun maka kita bertawakal kepada Tuhan yang kita memang kenal tempat dialah tempat bertawakal segala perbuatan, segala harapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja yang saya nak sampaikan. Ada orang nak tanya? Tak ada. Ada. Sabar, boleh. Cepat. Ini dah tekak pun dah kering. Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kita ada nafsu dan syaitan. Apa beza bisikan syaitan dan bisikan nafsu? Dan macam mana kita nak hindarkan bisikan syaitan dan bisikan nafsu? Okey. Nabi kata, kalau kita nak buat sesuatu, kita ada lamhah. Orang mukmin ni ada lamhah. Lamhah ini, lamhatul mu'minun, lamhah asyayatin. Lamhah ini ialah bisikan nafsu dan bisikan syaitan. Kalau kita nak buat sesuatu, bisikan syaitan, kita akan rasa berdebar-debar untuk melakukan sesuatu perkara. Itu adalah bisikan syaitan. Itu hadis Nabi. Kalau kita nak buat sesuatu, rasa perasaan kita tenang, aman, damai. Kerana ini kehendak Islam, kita kena buat. Itu lamhatul hamlah al-mu'min. Lamhah mu'min, orang mu'min. Malaikat maksudnya. Adapun nafsu, dia akan di antara dua ini. Nafsu, dia akan berbelah bagi. Kalau kita nak buat satu, kalau aku buat macam ni, orang begini. Itu nafsu. Kerana nafsu ini datang daripada diri kita. Bukan daripada luar. Nafsu diri kita. Bila kita kata nafsu datang daripada diri kita, Nabi kata, tengok diri kita, apa kita buat. Tengok yang pertama sekali ialah dari segi makanan. Makanan. At-ta'am badrul a'mal. Makan itu adalah sumber tenaga. In dakhala halalan, haraja halalan. Kalau sumber tenaga itu baik, maka dia akan nak buat baik senang. Itu lamhatul mu'min. Kalaulah sekiranya makanan itu tidak halal, nak buat jahat senang. Itu lamhatul syaitan. Setan. Kalau pula makan itu syubhah, ragu-ragu, itu daripada nafsu kita. Itu sebabnya sahabat pernah Jabir, kalau tak salah saya pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau kenal aku, engkau tahu aku ibadat dan sebagainya. Tetapi aku ini banyak benda yang aku hendak, Tuhan tak terima. Banyak yang aku buat tidak menepat. Tak betul. Tak rasa tenteram. Tak rasa kemanitan. Nabi kata apa? Nabi kata, tibta' mataka. Baikkan makanan engkau. Elokkan makanan engkau. Tustajab da'watuka. Nescaya Allah akan perkenankan segala perbuatan dan permintaan kita. Kalau kita nak laku sesuatu, hati berdebar-debar tu, itu jangan buat. Itu lamhatus syaitan. Itu syaitan punya kerja. Tapi kalau kita nak buat benda tu tenang saja, ikutkan. Itu
lamhatul mu'min ataupun lamhatul malaikah. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan, bisikan iman maksudnya. Tapi kalau ragu-ragu, ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak, itu datang daripada kiri kita, daripada bisikan nafsu. Itu Nabi beri pantuan dalam hadis yang panjang, tak ingatlah. Nanti kalau ada satu masa nanti saya bawa ke hadis. Okey? Boleh? Faham? Okey. Lain? Tak ada? Macam kena tuba ke semua. Salah. Jangan risau, jangan risau. Doa. Ya Allah. Itu. Minta kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bagi. Kita nak kenal dia. Nak damping pada dia. Nak rapat dengan dia. Ya Allah, kalau aku tak kenal engkau, macam mana aku nak beribadat pada engkau? Kau berikanlah aku ilmu untuk kenal engkau. InsyaAllah dia akan beri. Jangan risau. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna imanan fik wa yaqinan fi dinik warzuqna ilman nafi'an wa fahman wa zakratan qawiyah. Innaka rabbi al-hayyul al-qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum wa la hawla wa la quwwata illa anta subhanaka ya rabbi amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Astaghfirullahalazim.